بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Hadirin Majlis Ilmi yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, bersyukur lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufiknya, hidayahnya, dapat kita sama lagi dalam majlis ilmi yang penuh dengan barakah, rahmat, hidayah dan juga taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Sambung pengajian kita di dalam kitab Sahihul Bukhari, sebagai kitab yang umdah ataupun tiang lah, kitab yang sebagai tiang kepada agama Islam kita, yang mana pada hari ini kitab hadis-hadis yang kita duk belajar, sama ada kitab Imam Nawawi, kitab sesiapa pun, kebanyakan mereka pilih hadis itu daripada kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, kitab Sunan Abu Dawud, kitab Sunan At-Tirmidzi, Sunan Nasa'i dan juga Sunan Ibnu Majah, ataupun daripada kitab Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad. Jadi kita alhamdulillah sentiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala lagi lah. Walaupun hari ini kita baru-baru sahaja nak cuba belajar kitab Sahih Bukhari, kita telah sampai kepada perjumpaan kali yang ke-7 dah hari ini. Perjumpaan kali yang ke-7 pada kitab ataupun tajuk yang baru yang kita akan mengaji pada hari ini, iaitu sakut dengan Al-Iman, Kitabul Iman. Selepas daripada kita telah belajar dah lebih kurangnya 7 hadis mengenai dengan badul wahyi, cara turun wahyunya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Imam Bukhari dia mula dengan kitab sakut dengan wahyu ini untuk nak tunjuk, nak tekan, nak yang kepada kita, kita tahu kata hadis adalah salah satu wahyu daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala juga. Dan juga nak tunjuk kita tahu kata tajuknya selepas daripada sakut dengan wahyu ini, mulai daripada Kitabul Iman dan juga Kitabul Ilmu yang kita akan belajar selepas daripada ni, dan juga kitab As-Salat, kitab sakut dengan semaya, sehingganya habis terus kepada akhir kitab tajuk kitab ini. Seolah kata Imam Al-Bukhari nak tekan kita tahu kata semua itu adalah wahyu daripada Allah Ta'ala. Hadis yang sakut dengan imam, wahyu. Apabila kita dengar kata wahyu, mana kata daripada Allah Ta'ala. Kerana Muhammad yang tak boleh jadi nak kecek gapo perkara, cerita-cerita berlaku hadis yang kita biasa dengar dah ni, daripada nafsu dia, daripada fikiran dia dah. Daripada fikiran dia dah. Tapi semua itu adalah wahyu yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi SAW, seperti as-salafus salih yang kata dulu, Jibril buat turun wahyu hadis kepada Nabi, seperti mana Jibril pun buat turun wahyu Quran turun kepada Nabi SAW juga. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tak kecek, tak sebut
tak cerita apa daripada nafsu dia nak cerita pasal ni, dia cerita pasal ni, dia nak cerita pasal ni, dia cerita pasal ni, tak. Tetapi semua itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itu hadis yang kita akan lepas, kita dengar selepas daripada ni, kita yakin kata ini adalah wahyu. Ini adalah wahyu yang kita kena yakin. Dan juga wahyu hadis ini adalah wahyu hadis ini adalah wahyu daripada kitab yang paling baik sekali. Wahyu hadis ni semua banyak kita sebut ada kitab-kitab. Tapi yang kita duk belajar sekarang ni, kita tahu kata adalah wahyu hadis yang datang daripada kitab yang paling baik sekali, iaitu kitab Sahihul Bukhari. Kitab yang asahul kutub. Kitab yang paling sahih sekali, yang paling sahih sekali selepas kitab Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Al-Quran Al-Karim. Kita mula dengan kitab yang baru, Kitabul Iman. Kitab yang sakut dengan iman. Iman lah. Kalau kita dah sebut, dah lekat mulut iman tu. Hari ni kita nak belajar, semenjak pada hari ni kita nak belajar hadis yang Imam Bukhari mari susung letak di tempat yang sama. Semua itu sakut dengan iman belaka. Untuk kita boleh cek iman kita masing-masing, kata betul ke tak yang kita dah kenal iman kita. Betul ke tak yang kita dah kenal iman kita balas ni. Ataupun iman ni gapo dia? Adakah iman duduk dalam hati saja, ataupun iman dia adalah amalan juga, ataupun iman dia adalah perkataan juga. Setengah orang kata iman di mana? Iman duduk dalam hati saja. Nak buat, nak kecek, nak ibadat tak ibadat itu tu tak pasti, kerana iman telah ada dalam hati. Itu benar ke tak ataupun tidak? Kita akan belajar sama dalam Kitabul Iman. Jadi Kitabul Iman, Al-Imam Al-Bukhari dia letak bab. Kita sudah sebut kata tajuk besar dia Kitabul Iman. Apabila mula dengan kitab, itu makna kata tajuk besar. Dan juga tajuk yoi lat bawah pula, kecil-kecil lat bawah, dia mulai dengan bab. Kitab besar. Seolah satu kitab tu yang sakut dengan iman. Dan juga tajuk yoi yang pertama bab, dan juga bab sehingga habis semua tajuk halih-halih yang dia letak di bawah kitab semua itu tu, dia akan masuk kitab yang baru pula. Kitab ni mana kata kutub. Kitab lah mana kata kitab. Soalan kata dia seumpama priap semen satu buah kitab yang mari bincang, yang mari puteng cepak rengkang iman. Sakut dengan iman. Kitab mula-mula tadi kita ngaji 7 hadis ya, tapi semua soalan kata kitab, satu kitab yang Imam Bukhari cek habis dah, pilih habis dah hadis semua yang biasa dia jumpa, biasa dia dengar, biasa dia mengaji. 7 hadis ni yang paling sahih sekali, sakut dengan cara tu wahyu kepada Nabi SAW. Jadi bab yang pertama iaitu Imam Bukhari dia letak perkataan, iaitu babu qaulin Nabi SAW, buniyal Islam ala khamsin. Buniyal Islam ala khamsin. Dia tak nama tajuk dengan ambil perkataan Nabi yang Nabi sebut kata dibinakan Islam di atas 5 perkara. Islam kita dibina ni ke atas 5 perkara. Iaitu rukun Islam lah. Rukun Islam. Dan juga dia sebut lagi kata wa huwa qaulun wa fa'lun wa yazidu wa yanqus. Iman wa huwa ni ia rujuk kepada iman. Iman adalah perkataan, kampun. Wa fa'lun dan juga perbuatan. Wa yazidu wa yanqus. Iman kita ni ada tambah dan juga ada kurang, turun. Sebenarnya makna iman yang terkenal pada kebanyakan kitab yang apabila sebut bicara mengenai dengan iman ni, dia sebut hanya iman adalah fil qulub, at-tasdiq bil qalbi. Kita percaya dengan hati kita sahaja. Nak kata, nak tubik, nak orang panggil tu menyaksi dengan lidah ataupun tidak, nak menyaksi dengan perbuatan ataupun tidak,
Ada juga pasal pendapat yang orang kata tak ada apa-apa sikit habuk kalaulah kita sahaja percaya dalam hati kita tapi tak kata tubik hari ataupun tidak buat apa yang menunjukkan kata iman kepada Allah Ta'ala pun tak ada apa. Tetapi soalan kata Al-Imam Al-Bukhari ni, hadis tu an alfu masyayikh. Imam Bukhari dia sebut kata, aku telah riwayat daripada guru aku semua 1000 orang. Kita dah sebut kata Imam Bukhari dia ada 1000 orang tok guru dia, acan dia 1000 orang. Semua setiap orang kulluhum yaqulun, setiap orang tu tok guru aku 1000 orang tu pakai kata super belakang kata iman qaulun wa amal yazidu wa yanqus. Iman adalah perkataan dan juga perbuatan dan juga dia ada tambah dia ada kurang. Makna kata tak cukup sahaja kita nak pegang, nak percaya kata iman hanya sahaja ada di hati, tapi bukan perkataan, bukan perbuatan dah. Makna kata, makna iman yang sebenar yang betulnya kita percaya dengan hati, kita menyaksi tubik mari dengan lidah kita, dan juga kita buat gerak dengan anggota kita, awak-awak kita untuk beribadat kepada Allah Ta'ala, menunjukkan kata kita iman semua. Tak cukup kita katakan iman saja tapi kita tak aman. Dalam hati pun tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Kerana munafik dia beriman kepada Allah, dia tak beriman kepada Allah Ta'ala tapi perbuatan dia buat di depan Nabi SAW, semaya bersama dengan Nabi tapi etika ada. Tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis tu peraka. Nak cukup ataupun nak sempurna iman kita, kena ada 3 perkara. Daripada 3 perkara, satunya dalam hati kita kena percaya atas dir. Yang keduanya kita kena kata dengan lidah kita, kata kita beriman kepada Allah Ta'ala. Dan juga yang ketiganya kita kena amal bil jawarih, kita kena beramal, beribadat dengan anggota kita. Bagaimana beribadat? Semaya, puasa, baca Quran, semua segala kebaikan itu adalah menunjukkan kata kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yazidu wa yanqus. Iman ada tambah, ada naik. Iman ada tambah, ada naik. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman kita ni nak tambah bilanya apabila kita buat ketaatan kepada Allah Ta'ala. Buat baik banyak, iman akan naik. Dan juga dia akan kurang. Iman kita akan kurang apabila kita buat maksiat kepada Allah Ta'ala. Ini sebagai i'tiqad, pegangnya ahli sunnah wal jamaah. Semua sepakat royak kata iman ni ada tambah, ada kurang. Tak ada kongkrapan orang panggil, tak ada duk dia ada. Iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada tambah, ada kurang. Habis itu Nabi SAW sebut kata la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak satu orang yang dia berlaku zina, buat zina, semasa dia zina itu tu dia ada iman. Dia tidak ada iman. Nabi kata semasa dia minum arak, semasa dia berzina, lelaki dengan orang perempuan tu, kalaulah dia jadi orang Islam, belum daripada ni dia semaya baik, dia jadi mukmin, tapi semasa dia buat maksiat, dia berzina, dia minum arak, dia majudi, semasa tu dia tidak iman ataupun iman dia kurang, iman dia telah hilang. Iman dia telah hilang. Dan juga Imam Bukhari waktu sini royak kata iman kita ada tambah, ada naik ni bukan hanya kata dengan mulut ataupun dengar dengan telinga daripada Tok Guru dia sahaja, tapi ada dalil daripada Quran yang Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita sebenarnya iman yang ada pada kita ada tambah, ada naik. Ada tambah, ada naik. Habis itu iman apabila kita duduk dengan ketaatan semua, kita akan rasa kata sedap buat kebaikan, puasa nak buat semua. Sama juga iman kita apabila kita duduk dengan maksiat, buat salah dengan Allah Ta'ala semua. Kita rasa, kita orang panggil kata kita tak rasa nak buat kebaikan. Tak rasa nak buat kebaikan. Di antara dalil yang Imam Al-Bukhari dia sebut qala Allah Ta'ala liyazdadu imanan ma'imanihim. Untuk tambahkan iman bersama dengan iman mereka, liyazdadu, tambah.
Dan mana kata ayat ni kita faham kata iman kita ni ada tambah ada turun. Soal kata Imam Bukhari nak ori dalil tunjuk kata hak kuroyak kata iman ada naik dan turun ni, dalil dia yang pertama ayat ni. Allah Taala mai royak sendiri kata sebenarnya iman kita ada yang tambah, cara tambah dengan cara balas mana, dan juga cara kurang pun kurang dia tu balas mana. Ni ayat yang pertama. Ayat yang kedua, wazidnahum huda. Dalam suratul Kahfi, dan juga kami tambahkan kepada mereka akan huda, iaitu pentunjukan. Huda di sini mana kata iman, tambah keimanan kepada mereka. Kerana Allah Taala berkata innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya orang kaum muda ini, pemuda yang duduk dalam Ashabul Kahfi ni, mereka itu adalah orang yang beriman, lalulah kami tambah pertunjukan, iaitu tambah hudan di sini mana kata wazidnahum imana, tambah iman kepada mereka. Mana sama hudan dengan iman sama. Mana kata iman kong rau, iman hak kita ni kena ada juga. Sahih ataupun pakcai mana kata yang boleh tambahkan. Banyak yang ulama dia tulis kitab, ulama zaman sekarang ni dia tulis kitab asbabu ziyadatul iman wa nuqsani, sebab-sebab yang menambahkan iman dan juga sebab-sebab yang mengurangkan iman. Guru saya di Madinah, Syekh Abdul Razak Al-Badad, dia tulis kitab, sebuah kitab. Kalau ada peluang nanti kita belajar. Dia apa sebab kata yang menyebabkan kita boleh tambah iman. Kita boleh menambahkan iman. Kerana kita takut semasa ia seperti terosak. Terosak yang bateri ada cak tambah dan juga bateri ada yang kurang. Yang kita takut sekalinya bateri terosak yang apabila bat habis dah kita tak cak dia dah. Sehingga akhir sekali dia seram. Dan juga yang paling berat sekali, seram acak-acak tu mampu tak boleh guna bateri tu. Kalau lah iman kita tak boleh guna, nanya. Habis tu iman yang sentiasa duduk dengan maksiat kepada Allah Ta'ala semua ni, syaitan dia orang panggil kata domino, orang panggil. Kalaulah dia boleh tipu kita kepada satu maksiat, dia akan tipu kita pergi kepada maksiat yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Dan juga Nabi SAW kata kita kalaulah buat satu maksiat, satu dosa kepada Allah Ta'ala, dalam hati kita ni soalan kata telah ada warna hitam letak, ditutup di hati kita. Asal hati kita putih. Buat satu maksiat, buat satu dosa, hitam. Kalau buat acak-acak, hitam banyak, jadi hati kita tu hitam. Apa hitam ni? Apabila hitam semua kebanyakan dia, susahlah kita nak klik mari. Cuci semula, bersih semula, ataupun suka beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semula. Habis itu sebenarnya iman ni adalah sebenarnya orang panggil ta'an ya'man ni benar yang sangat berharga sekali. Harga sekali. Hari ni kita rasa kata mah yang kita pakai, je ke mahal Rolex yang kita pakai, terosak yang kita pakai, harga ribu-ribu, puluh-puluh ribu, ataupun pakaian yang comel yang apa tu, kita rasa kata harga sangatlah bagi kita. Tapi bahkan benar yang paling harga sekali iaitu iman yang berada di dalam jiwa ataupun dalam hati kita. Habis itu mengenai dengan zina tadi. Mengenai dengan zina tadi, semasa zina ni Nabi kata orang yang duk sedang-sedang zina, masa tu dia tidak ada iman. Dalam satu hadis lagi Nabi sebut kata orang yang dia sedang berzina, masa tu Allah Ta'ala waktu beriman dalam hati dia. Dan juga Nabi kata semasa waktu beriman daripada hati dia, boleh jadi hasib Allah Ta'ala akan kembali iman masuk ke semula, ataupun boleh jadi Allah Ta'ala tak akan kembali iman masuk dalam hati dia. Bukan benda yang reng-reng lah iman ni. Kalau hilang iman, hilang habis. Tak ada apa-apa sikit buat, tidak berharga sikit buat kalaulah kita hidup dalam dunia ini tanpa iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis itu kita khabar kata iman sangat berharga kepada kita. Kita kena jaga katik. Kadang-kadang iman tak awak dah, iman orang panggil tak seram dah. Iman turn dah. Kalau terosak kan kita turn 10% ke 5%, gaduh dah cari pak cak beg tu nak tambah beg ni. Tapi kadang-kadang iman kita duk
Kira kita berapa kali dah kita tak khabar lagi, tak usaha lagi untuk nak cak bateri iman kepada kita sendiri. Dan juga di antara ayat lagi yang Allah Ta'ala sebut kata iman ada tambah ada kurang. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Dan juga Allah Ta'ala tambahkan kepada orang yang dapat hidayah itu akan hidayah, iaitu Allah Ta'ala tambah hidayah kepada orang yang jauh, orang yang duduk dalam cara hidup Nabi SAW. Allah Ta'ala akan tambah lagi. Mana kalimah dia? Wa yazid, tambah. Tambah kepada dia. Ini dalil yang tunjuk kata iman ada tambah, ada kurang. Imam Bukhari akid habis wari. Ayat lagi kata walladzina ihtadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Dan juga mereka yang dapat pertunjukan akan tambah kepada mereka pertunjukan lagi wa atahum taqwahum, dan juga ketakwaan kepada mereka. Lagi ayat kata wa yazdadal ladzina amanu imana, tambah kepada orang yang beriman kepada Allah Taala akan iman lagi. Orang yang beriman kepada Allah Taala dah duduk dengan iman, ibadat dengan secara iman, Allah Taala akan tambah iman kepada dia. Ayat yang berapa ayat Imam Bukhari wari. Laginya ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana. Orang yang beriman Allah Taala akan tambah iman kepada dia. Lagi ayat Quran yang Allah Taala sebut fakhshawhum fazadahum imana. Maka mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu Allah Taala tambah iman. Takut, beriman, buat baik, buat gapo sahaja kepada Allah Taala, kebaikan, ketaatan. Ketaatan ni luah. Takwa kepada Allah Ta'ala, beriman kepada Allah Ta'ala, beribadat kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan tambah keimanan, pertunjukan kepada dia. Lagi dia kata wa ma zadahum illa imanan wa taslima, dan juga tidak tambah kepada mereka orang yang beriman melainkan iman dan juga taslim. Khatamah dia nak tunduk kepada Allah Ta'ala lagi. Habis itu nikmatul Islam wa nikmatul iman. Nikmat Islam yang Allah Ta'ala beri kepada kita, nikmat iman yang Allah Ta'ala beri kepada kita bukan benda-benda yang murah lah. Bukan setiap orang Islam belaka Allah Ta'ala beri nikmat iman kepada dia. Habis itu banyaklah orang Islam yang bakar saja, yang bak peracacun saja yang namanya Islam tapi semaya bad dah. Yang semaya bad tidak. Habis itu belum dia beriman lah. Belum dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis ayat-ayat yang Imam Al-Bukhari wa'ui untuk nak tunjuk kepada kita kata sebenarnya iman adalah tambah dan juga adalah kurang juga pada masanya kita buat maksiat. Dia sebut lagi selepas daripada tu wal hubbu fillah wal bughdu fillah minal iman. Iman ni kita ingat kata adalah sebenarnya remtun mula dia daripada hati. Pen kanan kong wajah hijau hati kita, hijau hati. Hijau hati. Hati yang dia beriman kepada Allah Taala adalah hati yang bagus, hati yang baik. Dan juga benda yang tunjuk kata dia beriman kepada Allah Taala ada banyak lagi. Di antaranya Imam Al-Bukhari dia akid contoh kata hijau hati kita tu gapo kata. Yang tunjuk kata kalaulah kita ada hijau ning menunjukkan kata hati kita ada iman. Satunya kita kasih satu orang kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita kasih. Yang kata iman hanya bukan orang yang kata bukan satu segi saja, bukan satu hijau saja. Bukan kata kena beriman kepada Allah Taala saja, nak benci manusia, nak kasih kepada manusia, tidak sakut pada. Soalnya kata Imam Bukhari nak tunjuk kepada kita sebenarnya iman kita yang nak sempurna kepada Allah Ta'ala luah. Ada hijau yang banyak, bukan hijau yang satu saja. Ataupun kita boleh kata bukan kata tua syiwat, tua dia tuan, tapi ada banyak tua syiwat. Satunya al-hubbu fillah, kita kasih saudara kita satu orang kerana Allah Ta'ala, itu menunjukkan kata iman juga. Dalilnya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi yang kata tidak akan
jadi seorang daripada kamu orang yang sempurna iman. Iman ada tak? Iman ada tapi kurang sikit. Sehingga dia kasih kepada saudara dia seperti mana dia kasih kepada dia sendiri. Maknanya apa? Hubbu fillah, kasih saudara kita kerana Allah Ta'ala. Bukan kasih kerana kita nak pun prayuk kepada dia. Bukan kita kasih kepada dia, kita nak pertolongan daripada dia, balasan daripada dia. Tapi kasih kita kepada dia adalah kasih lillahi ta'ala sahaja. Sama juga wal bughdu fillah minal iman. Kita benci saudara kita kerana Allah Ta'ala juga. Bukan kata kita benci kepada saudara kita seorang ni kerana aku biasa minta tolong kepada dia tapi dia tak tolong aku, tak sanggup tolong aku, benci aku kepada dia. Bukan kata aku nak pinjam duit dia, tak bui, tak sanggup nak bui aku pinjam duit, aku benci kepada dia. Benci dengan sebab tak bui pertolongan kepada kita. Ini bukan benci kerana Allah Ta'ala. Pasal mana? Cara dia pada mana? Benci kerana Ta'ala. Seperti kata saing kita, dia kerja dalam tanakan, dia makan duit riba, kita kena nasihat kepada dia kata duit riba ni Allah Ta'ala larang, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Ta'ala haramkan riba, duit riba tak boleh makan. Tapi dia tak dengar nasihat kita. Kita rasa tak selesai dengan dia, benci dia kerana dengan sebab dia makan riba, dia duduk dengan benda-benda yang haram. Ini adalah lillah, tak apa, tak ada apa. Menunjukkan kata iman juga. Benci dengan kejahatan yang ada pada dia, menunjukkan kata iman. Menunjukkan kata iman. Seperti mana Nabi SAW kata, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Sesiapa yang kita nampak saing kita satu orang dia buat benda mungkar. Mungkar ni mana kata benda jahat. Falyughayyirhu biyadihi. Kita kena kerja kita mula-mula Nabi kata kita kena pergi masuk cari dia, kita lari dia dengan tangan. Lari dia dengan tangan. Cara mana ikut pada manalah dengan tangan. Fa in lam tastati', Nabi kata kalau mu tak kuasa, takut aku saing aku dia debel. Aku pergi lari dengan tangan takut dia marah kepada aku. Fabilisan, pergi lari dengan mulut nasihat. Lari dengan tangan boleh jadi seolah kata pai rangap doi cimetang put tak nak nasihat ke apa. Ini yang paling tinggi sekali. Kalau tak kuasa dengan tangan, pergi nasihat dulu. Tak nak rangap dengan tangan tak boleh, nak lari, nak yud yang dia dengan tangan tak boleh, nasihat dia. Benda ni tak boleh, riba ni benda yang Allah Ta'ala larang, ataupun judi Allah Ta'ala larang. Tapi dengan mulut pun kita tak wani juga, tak kuasa juga, tak apa hati orang panggil nak pergi nasihat sayang kita buat jahat dengan mulut. Fa biqalbihi, akhir sekali dengan hati kita. Balama dengan hati kita tadi, kita tak suka, kita tak kenal, kita benci dia dengan sebab dia buat benda jahat, benda haram, kita tak selesai dia, ataupun kita tak bisa masuk dekat dengan dia. Kita benci dia lah, soalan kata benci, lari ataupun royak ke apa dah tak dengar, akhir sekali tak selesai. Wa dzalika adhaful iman. Hak pesing lari dengan tangan tak boleh, nak pergi lari dengan nak nasihat dengan mulut tak boleh, tapi akhir sekali care ataupun sekadar benci dari hati tu, tak nasihat lagi tapi tak kenal benda yang dia wajah. Hak tu menunjukkan kata selemah-lemah iman kita tu. Adhaful iman, kata iman yang paling rendah sekali kita benci saja, nasihat tak wani, nak lari dengan tangan tak wani. Hak tu lemah, hak paling lemah sekali dah. Apatah lagi kalau kita ada sayang kita wajah, tapi kita tak biasa lari, kita tak biasa pergi lari dengan tangan, tak biasa pergi nasihat dengan mulut, tak biasa benci sikit abot dengan hati kita. Hak tu boleh jadi iman tidak berada dalam hati kita dah. Kerana benci dengan hati, genah iman genah sekali dah. Lepas kalau kita kacau sayang lagi dengan sayang kita yang buat benda jahat, cerak dah. Dengan tidak ada perasaan benci ke kejahatan dia, boleh jadi lebih genuh daripada Allah. Kata boleh kali tidak ada iman kita lagi lah. Habis itu al-bughdu, kita benci kepada saudara kita khususnya kerana Allah Ta'ala adalah minal iman, menunjukkan kata kita ada iman juga. Tapi dengan bukan benci dengan sebab pun prayut tang dunia tak lah. Benci dengan pun prayut tang dunia tak boleh, bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan juga Imam Bukhari dia wari lagi, wa kataba Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah, seorang punam Islam namanya Umar bin Abdul Aziz, yang mati pada tahun, tak silap saya, 101 ataupun 110, tak ingat. Dia sebagai khalifah daripada kerajaan Bani Umayyah, Raja Wong Umayyah. Jadi selepas daripada Nabi SAW mati, Abu Bakar nak jadi khalifah. Abu Bakar mati, Umar nak jadi khalifah. Umar mati, Uthman nak jadi khalifah. Uthman mati, Ali nak jadi khalifah. Dan juga Ali mati, anak dia nak jadi khalifah. Style beberapa bulan habis. Semasa orang panggil Al-Khalifatul Rashidin, khalifah yang paling baik sekali, 4 orang ni. Habis. Habis sudah tu naik. Kan berkerong rataban Islam yang nama kata Raja Wong Umayyah di negeri Syam, negeri Syria sekarang ni lah. Mulai gajah mula-mula iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Nabi juga. Muawiyah yang pertama, dia juga anak cucu dia. Sehingga di antara raja yang jadi khalifah, jadi raja semasa Umayyah, Raja Wong Umayyah di Syam, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ni dia Masya Allah, sebagai khalifah yang jauh sekali. Daripada, bukan kita namanya kata Muawiyah khalifah yang pertama, tak jauh. Dia jauh juga, dia adalah sahabat. Tetapi selepas daripada tu tak ada lah khalifah mana yang paling baik, dan juga bukan sahabat yang jauh seperti Umar bin Abdul Aziz. Semasa belum daripada Umar bin Abdul Aziz nak jadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz ni tak ada sakut puas sikit abut dengan raja. Sakut dia menikah dengan anak raja, Fatimah binti Abdul Malik. Fatimah binti Abdul Malik, isteri dia, bini dia. Fatimah ni satunya dia anak raja, yang keduanya kakak dia pun raja juga. Abdul Malik bin Marwan, pak dia ni, pak Fatimah ni raja. Selepas daripada Muawiyah mati ni, anak kepada Muawiyah jadi Yazid bin Muawiyah. Semasa Abu Bakar jadi khalifah, Umar jadi khalifah, Uthman jadi khalifah, Ali bin jadi khalifah, semua ni orang panggil atau jadi khalifah dengan sepasyura, orang panggil musyawarah dan peringkat tinggi-tinggi. Bukan kata letak dengan sebab jadi waris kepada Nabi, tak. Kalau kita kira kata 3 orang, 4 orang ni, Ali lah bakal Nabi nya. Ali bin Abi Talib, khalifah yang keempat, bakal Nabi daripada keluarga Nabi. 3 orang mula-mula, Abu Bakar dia tua Nabi, tak sakut pun dengan keluarga Nabi. Boleh ada titis dia jumpa dengan Nabi, tapi hak dekat sekalinya tua Nabi kerana Aisyah nikah dengan Nabi. Yang keduanya, Umar tua Nabi juga kerana Hafsah anak kepada Umar nikah dengan Nabi. Yang ketiganya Uthman bin Affan, menantu Nabi, kerana Uthman bin Affan nikah dengan 2 anak perempuan Nabi SAW, iaitu Zainab dengan Ummul Kulthum ataupun Raqiyah. Saya tak silap, 2 siapa, Zainab dengan Raqiyah ataupun Ummul Kulthum dengan Raqiyah. 2 orang dia nikah. Kok demo 3 orang ni sakut pasal ni ya. Tapi Ali sebagai keluarga Nabi lah. Tapi nak yang kata Khalifah Rashidin 4 orang ni setiap orang naik, Abu Bakar nak jadi khalifah bukan dengan sebab waris dengan Nabi dah, tapi sepasyura sepakat kata tidak ada orang dah yang patut jadi khalifah selepas dari Nabi, iaitu selepas Nabi mati, iaitu Abu Bakar Siddiq. Sehingganya Umar supaya juga syura. Orang panggil tu awusul sahabat. Abu Bakar mati, awusul sahabat mari sorak. Dia patut jadi khalifah selepas daripada Abu Bakar, Umar mati, mari sorak pula. Tapi selepas daripada Muawiyah jadi khalifah, mulai orang panggil tu tang khalifah selepas daripada Muawiyah ni, orang panggil tu bapa kasar. Pak mati, tak anak jadi raja. Ataupun anak pula tak kakak, ataupun tak anak pula dia. Tak wi kepada orang lain, orang panggil rebok kasat tang luklan cauter ataupun luklan patut jadi kasat. Sehingganya sampai kepada masa Sulaiman bin Abdul Malik,
Nah, kakak ipar kepada Umar bin Abdul Aziz kalau tak silap saya, dia jadi khalifah. Nah, jadi khalifah hampir-hampir dekat-dekat nak mati lah orang panggil. Mula cari orang ganti lah orang panggil. Mula cari orang ganti. Hari ni raja seluruh dunia negeri mana-mana, orang yang jadi raja, dia ada raja Samrong dah orang panggil. Bahasa Sia orang panggil tu Mungkut Rajkuman. Orang panggil tu Raja Rong. Raja sekarang mati bila, Raja Rong ni akan naik, selalu dah jadi raja. Kalau di Saudi, raja sekarang ni Raja Salman. Orang Raja Rong sekarang ni anak dia Muhammad bin Salman, waliul ahdi. Kalau Raja Salman mati bila, naik anak dia jadi raja. Jadi sebenarnya masa tu orang yang patut jadi Raja Rong iaitu adik dia, namanya Hisham bin Abdul Malik. Tapi raja pada masa tu Sulaiman ni dia nampak kata adik dia kurang mana, mengata tak patut dia jadi ketua lah. Raja dulu ni bukan kata juh belaka. Khalifah dulu bukan juh belaka, banyak raja-raja Khalifah Umayyah, raja Khalifah Abbasiyah, Abbasiyah Minu Arak, masuk dalam hak, masuk lepas banyak. Kalau kita mengaji dengan secara dalam tu, kerana dia boleh jadi raja dengan sebab titih bakar orang ni. Dia panggil satu orang ulama yang namanya Raja bin Haywah. Raja bin Haywah ni seorang ulama yang alim. Dan juga dia sebagai ulama hadis masuk mari untuk nak periksa lah. Kata dia yang patut jadi raja selepas daripada aku mati. Periksa ni faedahnya. Faedahnya apabila orang yang jadi pemimpin kunam duduk bersama dengan ulama, dia akan bagus kalau dah. Hunam nakkan apabila tupai ulama semua, ada gapo sikit periksa dengan ulama akan baik. Kerana ulama yang kata sinfan, dua golongan, idza salahatil ummah, apabila dia baik dua kumpulan ni, ummah akan baik. Apabila dua kumpulan ni buruk, teruk, ummah akan teruk. Al ulama wal umara, orang yang jadi ulama, orang yang jadi pemimpin. Satu masa orang jadi pemimpin baik, tapi ulama teruk kat umat pada masa tu. Atau pada masa tu ulama baik, tapi pemimpin orang jadi nakal mempukul jahat, teruk juga. Banyak mana ulama kena pergi. Ulama juru seperti Imam Ahmad, tapi akhir sekali kena igat masuk gua apa kali. Kena seksa. Panggil tanya kata pia, tapi ulama dia tak warning nak sebut. Orang panggil kata nak senerca kata pia yang patut jadi, orang panggil kata jadi raja selepas daripada ni. Kalau dengar orang yang tak puas hati kena bunuh boleh. Dia sebut raja, akhir dia tak jawab apa. Raja sendirilah sebut. Adakah munafik kata adikku Hisham bin Abdul Malik, ataupun munafik adik iparku Umar bin Abdul Aziz. Apabila raja sebut Umar bin Abdul Aziz, Raja bin Hawas selalu dah demoning lah, patut sekali. Demoning lah patut sekali. Kerana raja ni dia anak beri kepada Umar bin Abdul Aziz juga, mengaji, ambil ilmu. Kerana Umar bin Abdul Aziz bukan orang biasa saja, bukan khalifah saja, bahkan dia ada ilmu. Ni yang Imam Bukhari ambil perkataan dia mari buh oleh kita ni. Kitab cutmah dia yang biasa tulis buh ni, kita nak baca tagi ni. Sehingga dia tulis dalam pinaikan lah. Aku pun nampak juga. Kata raja nampak juga, kata Umar bin Abdul Aziz lah patut jadi khalifah selepas daripada aku mati. Tulis dalam pinaikan. Selepas tulis pinaikan sudah, panggil semua rakyat yang pembesar-pembesar lah. Panggil adik kakak dia kata, panggil pembesar-pembesar tu, mari duduk dalam istana untuk nak mubayaah. Orang panggil mubayaahnya, orang panggil tak sanya, kata aku nak turut pinaikan di belakang, kam sangsian ni nak turut belakang. Tapi mereka yang masuk mari tak tahu ni kali dalam tu gapo. Tapi Hisham ataupun orang ramai-ramai kebanyakan pihak dah kata dalam wasiat tu satu karanya raja Persia dah kata kalaulah aku mati, Hisham adikku lah yang akan jadi raja ganti. Tapi hakikat sebenar bukan. Tulis Umar bin Abdul Aziz adik ipar dia. Tapi orang pihak lain belakang. Pakat mubayah belakang, sanggup belakang, ya nak terima, tak nak turut belakang. Sehingga akhir sekali raja mati, catatan dia, usia dia dibuka dan juga baca.
Kata raja yang akan jadi ganti ataupun jadi khalifah ganti, iaitu Umar bin Abdul Aziz, selalu huru-hara dalam istana, pakat tak puas hati belaka. Pakat tak puas hati belaka kerana belum daripada ni letak ada kakak yang ada raja. Ni Umar bin Abdul Aziz, ada ipar. Ada ipar ni jauh kalau banding dengan adik kakaknya. Hari ni supalah sekolah kalau bapa, kena letak anak dia jadi pemberian. Nak tak natu ni payah jauh sikit, lama sikit lah. Mereka tak ada anak yatim, tak ada orang cara, tak natu. Pasal tu sekarang lah ni. Saya tengok imam pun setengah masjid pak hati tak anak jadi imam lah. Anak nak juru tak juru pasal mana pun banyak. Pasal tu pihak Hisham tak puas hati kerana dia suka-suka kata akulah sebagai jadi khalifah, orang yang patut jadi khalifah ganti dia tu. Tak puas hati. Akik dah. Belah pasal tahu dah. Kata nak jadi Umar bin Aziz pun akik pedih nak lawan dah dalam istana lah. Tapi akhir sekali waktu Umar pedih. Sehingga sebelah Umar bin Abdul Aziz sendiri pun dia akik tangan, dia tak sanggup. Dia tak seterima nak jadi raja. Dan juga dia keluar daripada istana, dia pergi naik kepada mimbar masjid, dia panggil orang hipung belaka. Orang pembesar pemenega nak Turki, ulama pakat dalam sejid belaka, iklan di atas mimbar kata, aku minta tuan tua salat sit tanazun, tak saya nak terima tamnik khalifah. Sebabnya cara ini adalah cara yang tak betul dengan syarak Islam. Pasal mana? Pasal pinaikan. Kerana asal nak pilih ketua, peringkat cun-cun baik, peringkat masjid baik, melalui syara syura wa amruhum syura bainahum, cara yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dia yang kata aku seterima kerana cara pasal latih pasal ni tak betul. Kalaulah dengan cara syura, aku terima. Aku seterima. Orang yang dengar dalam masjid pada hari itu tu ramai lah. Cukup belaka setiap jenis pemenega, ulama, kepada Umar bin Aziz, hey Umar bin Aziz, belalah kalau mu tak terima tadi, tapi sekarang lah ni fa aku semua dalam masjid ni sebagai mubayaah, nak pilih mu semua, nak syura, fa kami semua ni syura dah kata nak terima mu jadi khalifah sebagai orang seterusnya selepas daripada raja mati. Habis tu Umar bin Abdul Aziz sanggup jadi khalifah pada hari itu bukan dengan sebab pinaikan atau usia tak, tapi dengan sebab dia partisip dalam masjid. Tapi orang mari pilih dia semula dengan syura ramai-ramai umat Islam pakat pilih kepada dia, suka kenal kepada dia. Jadi dia lah sebagai khalifah ar-Rashid yang kelima selepas daripada Umar, Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali dan juga dia. Tidak ada khalifah mana selepas daripada Pak orang ni yang boleh gelar khalifah Rashid yang juru mereka Umar bin Abdul Aziz. Bahkan dia jahil. Naya kata dia naik mari dengan cuat. Dia jadi khalifah hanya 2 tahun saja. Jadi khalifah hanya 2 tahun saja. Tetapi Bani Umayyah, Rasyawal Umayyah yang berihan kerajaan Islam selama 90 tahun, tidak ada masa mana yang paling bagus sekali melainkan masa Umar bin Abdul Aziz. Kata masa Umar bin Aziz tidak ada orang miskin, orang susah yang boleh makan zakat kerana berihan molek. Tapi hari ini kita berihan zakat ada banyak. Tapi orang susah kau tambah banyak lagi sebab kan berihan kita tu ada kekurangan. Jadi Umar bin Abdul Aziz dia tulis satu cetmai hantar kepada anak murid dia ataupun puan dia, seorang puan dia jadi khalifah dah, ada puan mentalak namanya Adi bin Adi. Dia tulis apa? Inna lil imani faraida wa syara'i'a wa hududan wa sunana. Sesungguhnya bagi iman ini ada benda yang fardu-fardu kena buat dia. Benda fardu yang satu dengan email wajib kita kena buat ada. Wa syara'i'a. Benda-benda yang disyaratkan untuk nak sempurnakan iman pun ada juga. Wa hududan, latasai ataupun khakit iman pun ada juga. Bukan kata iman luah tak ada khakit dah ada. Ada khakit yang kena dijagakan. Wa sunana, dan juga benda sunat yang patut kita buat untuk sempurnakan iman kita ada juga. Faman istakmalaha istakmalal iman. Dia yang jaga cukup habis. Benda fardu pun jaga, benda yang
yang Islam disyarak, hudud, batasan dia ataupun benar-benar sunat dalam iman dia jaga dengan secara sempurna, nescaya iman dia pun akan sempurna juga. Pia yang tak jaga dengan secara sempurna, iman dia pun tak akan sempurna juga. Fa in aish, kalaulah aku umur panjang hidup lagi selepas daripada ni, fa saubayyinuha lakum hatta ta'malu biha. Aku akan hurai, akan ajar fak kamu gapo dia kata benar fardu yang ada dalam iman, gapo kata yang benar sunat yang berada dalam iman, akan hurai, akan ajar kepada fak kamu sehingga fak kamu ni boleh amal dengan dia. Wa in amut, kalaulah aku mati dulu, fama ana ala suhbatikum biharis. Makna kata aku ni tak ada nak hidup bersama denganmu lah, umur panak lah aku ni, tak ada kuasa nak boleh hurai nak ajar kepada fak kamu dah lah. Ning adalah jod mai punam negara hatta kepada rakyat dia. Hari ni punam Islam tara mana pesan, kalaulah orang panggil kata Nayub Obata, pesan kepada Nayub Obata, pesan kepada Kamnan ataupun Puyaiban yang duduk bawah dia, jaga semaya, jaga iman, jangan buat maksiat. Banyak mana ketua Islam hari ni pesan ataupun kelecuk mai hatta kepada orang yang kerja di bawah dia. Ning Umar bin Abdul Aziz, ketua Islam besar, besar peringkat orang panggil negara pada zaman sekarang lah ni lagi, kerana masa tu besar Islam. Masa Umar pun luas dari Islam. Masa Umayyah ni besar lagi lah. Tapi tulis ketua pun nak berdapat tulis cut mai ajar cara jaga iman kepada rakyat dia. Tapi hari ni ketua banyak mana nampak maksiat yang ada yang berlaku dalam masyarakat, selalulah dia baki, selalu dah dia nasihat, selalu dia ubah. Banyak mana hari ni yang septik berrebak-rebak kepada syabat kita, pemuda kita. Berzina pun berrebak-rebak. Banyak hari ni bakratom halal diizinkan, ataupun banyak lagi benda-benda sikun roy, ya safety. Allahu akbar. Banyak mana sikap orang jadi pemimpin yang jaga agama rakyat dia, jaga agama rakyat, jaga iman rakyat dia. Inilah yang kita nak. Ini yang kita nak, pemimpin seperti ini. Wa qala Ibrahim, dan juga Nabi Ibrahim biasa kata satu kali kata walakin liyatma'inna qalbi. Ayat ni Nabi Ibrahim cakap dengan Allah Ta'ala, kata kaifa tuhil mauta, ya Allah bagaimana menghidupkan benda yang mati dah. Allah Ta'ala kata awalam tu'min, mu tak beriman kan? Gena kata aku ni kuasa nak menghidupkan benda yang mati dah ni, hidup semula, mu tak percaya kau Ibrahim? Ibrahim ayat kata aku percaya, tapi tunjuk aku tengok semula, kata cara nak hidupkan benda yang mati tu bala mana? Untuk iman aku ni liyatma'inna qalbi, untuk aku kau yakin tambah lagi imanku, kau yakin lagi kata mu ni boleh kuasa hidup semua. Yang selalu Allah Ta'ala dalam surah Baqarah ni, burung seekor ni tak meleh dan juga belah jadi banyak banyak suan tu tak bukit nisa mari hidup semula. Sehingganya Nabi Ibrahim yakin kata Allah Ta'ala kuasa semua. Percaya dah, bukan tak percaya dah, tapi nak tambah keyakinan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Mu'adz, dan juga Mu'adz bin Jabal seorang sahabat Nabi, dia biasa katanya ijlis bina nu'min sa', mari kita pakat-pakat duduk majlis seperti ni, majlis muzakarah, majlis mengingati syurga, akhirat, kematian, kecek sakut dengan ayat Quran dan juga hadis, kecek sakut dengan ilmu, untuk kita tambahkan iman kita walaupun sebentar saja. Kerana iman kita berhajat kepada hidupkan ataupun tambah dia semua. Tambah semua. Kena cari jalan tambah semua. Wa qala bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat Nabi kata al-yaqin al-iman kulluhu. Yakin itu adalah iman juga. Keyakin, hari tu yakin tu iman juga. Ingatlah bahawa yakin ni dia ada satunya ilmu yakin, ilmu yang buat kita yakin. Yang keduanya ainul yakin, mata yang kita tengok dah kita rasa tak yakin. Kadang-kadang kita ada ilmu dah, demo yang kata ujian tu kita tahu dah, ujian. Tapi kita tubik, kita tengok sendiri, nampak dengan mata, kau yakin ujian semua. Itu lebih dalam ni. Ainul yakin lebih lagi.
Dan seperti Allah Taala yang kata syurga ada sungguh. Kita tahu, kita yakin kata ada. Ini orang kata ilmu yakin. Tapi masa kita pergi tengok pada hari akhirat nanti, jumpa dengan mata sungguh, oh syurga ada sungguh, neraka ada sungguh. Ainul yakin, orang baik. Mata yang buat kita kau yakin lagi, beriman lagi kata syurga ada sungguh, neraka ada sungguh. Wa qala Ibnu Umar, Abdullah bin Umar anak kepada Umar, la yablughul 'abdu haqiqatat taqwa hatta yada'a ma haka fi sadr. Tak sampai peringkat ataupun hakikat takwa yang sebenar sehingganya dia tinggal belaka perasaan syok, keliru dalam hati dia, tak yakin mana tak. Ma haka ni mana kata benar yang tak yakin. Gulawai dia yakin tak, dan juga gulawai dia syok. Syok ni mana kata ma haka fi sadrika, tak yakin. Syurga ada sungguh kata dah syok ni dah semua. Kebaikan Allah Taala balasan dah syok. Habis tu keyakinan adalah iman juga. Yang menunjukkan kata iman kita itu tu ada iman semua. Wa qala Mujahid, dan juga Mujahid anak murid kepada Abdullah bin Abbas, dia riwayat kata, dia tafsir ayat Quran kata syara'alakum. Allah Taala sebut kata syara'alakum, telah mensyarakkan kepada kamu. Makna apa? Awsainaka ya Muhammad, kami wasiatkan kepada kamu hai Muhammad akan agama, dan juga para anbiya dengan agama yang satu. Sebenarnya iman, akidah, pegangan, percaya agama Nabi Muhammad dan juga agama Nabi dulu adalah satu. Beza dia di mana? Beza dia di cara hidup saja ya, cara semaya, cara rokok, cara puasa, cara gani saja. Tapi pegangan asal dia, iman dia yang ada terhadap Allah Taala, akidah dia yang ada pegang kepada Allah Taala, supaya belaka, iaitu Allah Taala satu. Supaya belaka. Supaya belaka iaitu agama yang satu. Wa qala Ibnu Abbas, dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anha tafsir yang Allah Taala sebut kata syir'atan wa minhaja, iaitu sabilan wa sunnatan, iaitu sebenarnya akidah. Imam Bukhari seolah kata sebenarnya iman setiap umat Nabi mana-mana itu sama saja pegangan kepada Allah Taala. Beza taktang dia hanya ralai ataupun hak patibat sahaja. Witikan dan menciwit sahaja yang beza setiap zaman, setiap masa Nabi-Nabi mana-mana. Tapi di segi pegangan, di segi Tuhan, di segi iman sama belaka, iaitu pasti kena beribadat kepada Allah Taala satu, dan juga tidak boleh bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita pada hari ini sebagai bab yang pertama. Imam Bukhari orang tahu ni. Kita akan masuk hadis yang pertama pada bab yang kedua pada minggu depan. Bab yang ketiga dan seterusnya kita pergi kepada bab-bab seterusnya yang Imam Bukhari akan beri hadis banyak lagi yang kita akan belajar. Bab yang sakut dengan kerja gapo gatik, perbuatan gapo gatik yang kita buat, dan juga menunjukkan kata kita ada iman ataupun kita boleh tambahkan iman kita insya-Allah. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad